أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni, pada malam Isnin, hari Ahad, malam Isnin. Yang mana malam ni kita akan mulakan pengajian kita, pengajian baru. Ataupun kita kata pengajian kitab baru, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Yang mana kitab ni dah masyhur. Kitab ni dah masyhur di tanah Jawi kita, di tanah Melayu kita. Yang mana kebanyakannya semuanya dah pernah belajar kitab Penawar Bagi Hati. Baik, ala kulli hal tak apalah. Kalau siapa yang dah pernah belajar tu, kita sekadar mengulang kaji balik dan untuk mengingatkan ilmu kita balik, insya-Allah. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kitab kita ni membicarakan tentang tasawuf.
tentang ilmu tasawuf, tentang iaitu bab perkara-perkara sifat mazmumah dan sifat mahmudah. Dan juga menceritakan tentang anggota 7. Itu dalam pembahasan kitab kita ni. Ala kulli hal, kitab kita ni dikira kitab yang asas untuk mula-mula orang menceburi dalam bidang tasawuf. Tak dapat tidak, mestilah dia belajar kitab Penawar Bagi Hati. Ni kitab ni masyhur hatta di masjid-masjid, di pondok, di madrasah dan sebagainya. Baik. Kita akan mulakan pengajian kita. Sebelum kita mulakan, kita hadiahkan baca Fatihah kepada pengarang kitab kita, iaitu kitab Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka depan sekali. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Penawar Bagi Hati. Ini satu kitab pada menyatakan kitab Penawar Bagi Hati. Seolah-olah kata penawar tu nak menyembuhkan hati kita. Siapa dia karang kitab ni? Menghimpunkan dia kitab tadi oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir. Asy-Syaikh Abdul Qadir Ibnu Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidam Talabatil Ilmi Syarifi. Nama dia Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, yang dinisbahkan kepada orang Indonesia. Jadi pengarang kitab kita ni orang Indonesia. Lagi pula dia keturunan daripada Al-Mandili, Kampung Mandil. Kampung Mandil ni di Indonesia. Kampung Mandili ni ni salah silah lah keluarga. Dia katakan apa tu, tak silap saya 20 tahun lepas apa. Tak silap atuk saya dengan pakcik saudara pernah mencari keturunan kami di Indonesia. Jadi ke tempat kami ni, asal keturunan saya ni sebelah ibu tu daripada Kampung Mandil. Mindil, Kampung Mandil di Indonesia. Saya tak pernah pergi pun. Masa tu saya kecil lagi. Jadi keluarga sebelah ibu ni pernah pergi ke sana. Ada kampung di sana. Jadi kami asal dari sana lah. Saya lah. Tapi dah campur lah. Kita sebanyakkan orang kita ni banyak dah campur dah. Saya ni campuran Indon lah, apalah, macam-macam lah. Minang lah, apalah kan. Jadi tu sebelah Johor lah, sebelah Johor. Kalau belah mak tu, kalau belah tok yang perempuan tu belah Penang. Jadi dah campur Bengali, hak belah Penang Bengali campur dengan Indonesia. Tu dia. Jadi Mandili ni satu nama kampung, satu nama tempat di Mandil. Mandeling. Di Mandeling. Saya tak pernah pergi sana, tapi pak cik pernah pergi sana. Ruah tok pernah pergi sana. Ya, kita dah jadi orang Malaysia lah. Campur dah. Kita pun campur, macam-macam campur lah. Campuran Minangkabau lah, Bengali lah, apa semua ada campur. Habis. Jadi nak cerita kata, Mandili ni nama kampung Mandeling.
Mandeling ni di Indonesia. Dia orang Indonesia ni, kata arwah atuk, dia pergi sana tu. Kalau kita kata kita orang Malaysia ni, kata kita asal orang sini, pakat-pakat mengaku dia saudara kita. Payah nak cek keturunan tu bukan apa. Bila sampai di kampung Mandiling, pakat-pakat mengaku, saya keturunan, kami ni keturunan awak. Jadi pakat mengaku lah kau. Sumatera betul, Mandiling. Pakat-pakat mengaku. Orang Malaysia datang sana, kalau kita keturunan Indonesia, ada keturunan sikit-sikit tu, campuran. Kalau pergi Indonesia, kata saya asal dari sini, pakat-pakat mengaku, awak saudara saya. Tu orang Indonesia kat sana. Pakat mengaku habis. Jadi keliru habis kita. Tu kata arwah atuk lah. Dia cerita dulu. Baik. Kemudian, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Khuwaidam Talabatul Ilmi Syarif. Dia ni orang yang berkhidmat dan menuntut ilmu di Talabatul Ilmi Asy-Syarif yang mulia fil Haramil Makki, di tanah haram. Orang Mandiling banyak di Perak kat pusing. Boleh jadi wallahu alam. Saya ni atuk belah tu Johor. Tapi daripada Mandiling lah. Yang nenek tu daripada Penang. Tapi Penang dia ada macam Bengali sikit. Tak tahulah macam mana. Tapi kata nenek saya tu belah Bengali lah. Tengok rambut apa, kalau yang nenek saya dulu arwah tu jadi macam orang Bengali lah. Campur Bengali. Lepas tu bulu kening lebat ni. Dia ada macam Bengali sikit. Banjar ya, Indonesia. Kebanyakan kita ni ada campuran Indonesia, ada Fatani, ada macam-macam. Di Patani ada macam-macam. Habis itu. Minangkabau lah, macam-macam. Minangkabau arwah ayah saya. Kita dah banyak campur lah. Dah banyak campur. Ibaratnya dah campur tu, makanan tu dah banyak campur dah. Macam-macam makanan lah sekarang. Baik. Jadi pengarang kitab ni, kita Syekh Abdul Qadir, dia ni berkhidmat di tanah haram. Syekh Abdul Qadir Mandili ni buka surat awal sekali. Syekh Abdul Qadir Mandili ni dia anak murid Pada'ih. Dia anak murid Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Syekh Abdul Qadir Mandili ni orang hebat dulu di Mekah. Ni cerita sejarah dia ni. Di antara anak murid dia, iaitu Tuan Guru Haji Soleh Sik Kedah. Anak murid dia. Kemudian anak murid dia lagi, dia tu Allahumma salli Muhammad. Di Gajah Mati tu nama apa adik Pada'ih. Tak ingat. Bukan. Dia ngaji dengan adik Pada'ih, Pak Chuhim. Syekh Abdul Qadir Mandili ni, dia ngaji dengan Pak Chuhim. Sebelum dia pergi belajar di Mekah, dia belajar di Kedah. Di Pondok Gajah Mati. Dia belajar di Pondok Gajah Mati. Syekh Abdul Qadir Mandili ni dia orang Indonesia, tapi dia banyak berhijrah. Dia banyak berhijrah ke Fatani, banyak berhijrah ke Malaysia, orang Indonesia. Tapi dia banyak menuntut ilmu pada asalnya pendidikan dia belajar di Kedah, Pondok Gajah Mati, Pak Chuhim. Pak Chuhim. Adik Pada'ih. Pak Chuhim ni nama dia Wan Pak Chuhim bukan Wan Abdul Rahim, nama Wan apa? Tu dia panggil Pak Chuhim lah. Kemudian bila dia belajar dengan Pak Chuhim, dia naik ke Mekah belajar dengan Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Kemudian dia belajar dengan Syekh Ali Maliki. Dia belajar dengan Syekh Ali Maliki di Mekah. Sebab tu kata Tok Guru Saleh, Syekh Abdul Qadir Mandili ni dia kuat fiqh. Zaman dia tu waktu lepas asar, dia kata dia baca kitab I'anatul Talibin. Ramai orang. Tok Saleh kata ramai orang nak mengaji. Dia orang Indonesia tapi orang duk ikut dia ramai. Cakap Arab lah. Dia mengajar di tanah Mekah, dia di Masjid Haram tu. Zaman dulu lah. Ramai orang.
Syekh Abdul Qadir ni dia mengajar hadis, mengajar fiqh. Dia hebat. Dia hebat dalam bidang hadis dan fiqh. Tapi tak menafi kata dia tak pandai tasawuf, pandai belaka. Ulama dulu ni dia belajar semua pandai. Cuma dia lebih pada bidang apa? Dia minat. Nampak tak? Ibaratnya kita gini lah. Kita masakan ni macam-macam masakan kita pandai. Tapi kita minat masak apa? Seminggu tu 3-4 kali. Masak tom yam ke? Daging merah ke? Ikan tauco ke? Ikan masak kicap ke? Ikutlah. Dia lebih pada apa? Ada arwah ayah saya, dia suka makan lemak cili nipis sebab dia orang Kuala Pilah. Seminggu mau 3-4 kali, 5 kali. Tuan Guru Wan Ibrahim. Betul, Pak Chuhim. Baru ingat. Terima kasih banyak Cikgu Fikri. Tuan Guru Wan Ibrahim. Adik padai Syekh Wan Ismail. Syekh Wan Ismail. Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir. Pak Chuhim baru ingat. Baik. Masak tu sikit-sikit lah. Boleh lah. Nak makan tu boleh. Baik. Kemudian. Habis itu tentang sejarah Syekh Abdul Qadir Mandili sedikit lah. Dia ni banyak mengarang kitab, banyak. Di antaranya dia mengarang kitab Anak Kunci Syurga. Kemudian dia mengarang kitab Perisai Mukallaf. Dia karang kitab Anak Kunci Syurga. Kemudian mengarang kitab Perisai Mukallaf. Banyak kitab karangan dia, banyak. Tu dia. Habis itu. Dan dia mati di Mekah juga. Habis. Cetak kali yang keempat, 4,000 naskah pada Ramadan 1383. Hijrah bersamaan Februari pada tahun 1964. Dia mula cetak kitab ni 1964. Saya pun tak lahir lagi. Ala nafkah di atas nafkah Al-Haji Ash'ari bin Haji Mustafa, Bangkok. Nampak tak? Ni dia buat, dia cetak di Bangkok. Sebab apa dia cetak di Bangkok? Sebab Syekh Abdul Qadir Mandili ni dia pernah belajar di di Fatani dulu. Satu ketika dulu dia pernah belajar di Fatani, dan juga kebanyakan anak murid dia ni belah Bangkok. Belah Bangkok. Hukuk tabak mahfuzah yang dipeliharakan akan muallif, wala yajuzu at-tab'u bi ghairi iznihi. Wala yajuzu tab'u bi ghairi izni, dan tidak haruslah oleh mencetak dengan ketiadaan izinnya. Habis itu. Baik, kita tengok dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka surat awal. Kita baca kulit ke kulit. Tak terus ambil mukadimah terus. Itulah perbahasan. Kalau di pondok tu gitulah. Kita baca dari kulit ke kulit. Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi pula yang amat mengasihani. Itu dari segi terjemahan. Jadi dari segi perbahasan Bismillah ni mengikut tauhid kita dah bahas. Sebab tu kata ulama, perbahasan Bismillah ni, tiap-tiap ilmu tu dia ada bahas cara dia. Kalau ilmu mantik, cara Bismillah dalam ilmu mantik. Kalau ilmu tauhid, cara perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap ilmu tu ada cara perbahasan Bismillah dia. Sehingga kan ada satu kitab, Muhammad, saya tak ingat kitab dia ada, dihuraikan Bismillah tu, tiap-tiap ilmu tu lebih kurang ada 30 ilmu. Ilmu tasawuf, perbahasan Bismillah dia macam mana? Ilmu tauhid macam mana? Fiqh macam mana? Nahu macam mana? Sharah macam mana? Mantik balaghah macam mana? Semua ada perbahasan dia. Tu dia.
Sebab tu kan, dia ada perbahasannya. Sebab tu yang bagi likulli syar'i fi fan ayatakallama ala basmalah. Dan segianya bagi tiap-tiap orang yang masuk pada ilmu itu membahaskan bismillah di atas bersesuaian dengan ilmu yang dimasukkan padanya. Jadi kita nak bahas ni cara bismillah mengikut perspektif ilmu tasawuf. Sebelum ni saya pernah hurai sedikit tentang perbahasan bismillah dalam kitab Hidayatul Azkiyah. Tapi boleh jadi ramai yang tak tahu lagi. Tak apa, malam ni insya-Allah saya cuba bahas. Kata ulama, ulama bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulama, wa qalu auda'allahu jami'na ulum fil ba'i. Kata ulama meletakkan Allah Ta'ala meletakkan akan sekalian ilmu itu pada huruf ba. Nak kata ba bismillah tu. Allah Ta'ala meletakkan segala ilmu semuanya itu bermula pada huruf ba. Sehingga kan kata ulama, ba tu pula dihalusi lagi juga dengan pada titik pada ba je. Sebab apa kata ba? Sebab di dalam ayat dalam firman Allah dalam hadis kursinya, bikana makana wa bima yakunu ma yakunu. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Tu dalam Allah Taala sebut. Allah Taala berfirman, bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Apa maksud dia? Dengan akulah dengan akulah segala benda yang sudah ada. Soalan kata segala benda yang sudah ada semua daripada aku. Itu maksudnya. Segala benda yang ada semua daripada aku dan segala benda yang akan ada semuanya daripada aku juga. Itu maksud dia. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan dengan ba. Dengan aku segala semuanya sudah ada. Tiap-tiap perkara tu yang sudah ada semua daripada aku. Dan tiap-tiap perkara yang akan lagi ada itu semua juga daripada aku juga. Itu sebablah dia mulakan dengan huruf ba. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Tu ulama bahas. Kemudian ulama bahas lagi dalam perbahasan bismillah itu ba sin mim. Kata ulama ba situ dengan makna bahaullah. Kata ulama tasawuf ba situ bismi itu ba tu. Cik Zainab, tolong beritahu tahu kitab apa malam ni? Malam ni kitab tasawuf penawar bagi hati. Saya lupa nak maklumkan kitab kita belajar malam ni, kitab penawar bagi hati. Semua dah maklum Mungkin dalam grup tak ada tulis ke dalam grup? Dalam grup Facebook. Dalam grup Facebook saya tak pastilah. Nanti cuba tengok balik. Cumanya kitab kita malam ni baru nak start. Kitab penawar bagi hati. Sekarang ni saya sedang membahaskan masalah bismillah. Baik. Kata setengah ulama, ba di situ dengan makna bahaullah. Ada tulis jangan teman-teman. Saya pun tak perasan. Ada baik. Dalam grup Facebook Kata ulama, ba situ dengan makna bahaullah. Keindahan daripada Allah Ta'ala. Tu bahaullah. Kemudian sin tu dengan mana sana'ullah. Sana' ni dengan mana keagungan Allah Ta'ala. Bismi. Kemudian mim tu pula dengan mana Allahumma shalli. Mim tu apa Majdullah. Majdullah. Kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi kena ingat ulama tasawuf dia mentafsirkan situ tu di atas jalan Zawqiyah. Di atas jalan
perasaan. Walaupun kita tak ada dalil kata ustaz, apa kenapa ulama sebut gitu ustaz? Dia panggil amrun makna ta'akuli. Amrun ta'akuli ni benda yang kita tak boleh, amrun ta'abudi, benda yang kita tak boleh fikir dengan akal. Kadang-kadang para waliullah ni kadang-kadang dia dapat daripada mimpi kadang-kadang. Sebab tu dalam tasawuf ni kadang-kadang ada setengah orang tak percaya. Benda yang tak masuk pada akal. Habis itu. Kata setengah ulama lagi, ba di situ dengan mana buka Allah. Buka utaibin. Menangis bagi orang-orang yang bertaubat. Sebab tu kata bismillah tu, kata ulama, ba di situ, kata setengah ulama dengan mana buka utaibin. Sedihnya bagi orang-orang yang bertaubat. Kemudian sin tu pula, sahwul ghafilin. Lupanya bagi orang-orang yang lalai. Ni kata ulama. Dan mim pula, maghfiratuhu, keampunan daripada Allah Ta'ala. Maghfiratuhu, keampunan daripada Allah. Itu ulama bahas. Habis itu. Sebab tu ulama tak bahas dengan alif. Ismullahirrahmanirrahim. Tak sebut Ismullah. Bismillah. Sebab ulama bahas. Sebab apa dengan ba? Sebab ba situ dia panggil haraf syafawi. Ini masalah tajwid pula. Nak ceritakan haraf syafawi ni. Haraf yang keluar daripada bibir mulut. Ba. Bis. Ba. Kalau kalau hamzah. Itu hamzah tu dengan makna lain. Sebab tu ulama kata kenapa tak mulakan dengan hamzah? Kenapa mulakan dengan huruf ba? Kalau dia terbuka. Tapi kalau ba tu dia panggil haraf syafawi. Haraf yang keluar daripada bibir mulut yang terbuka. Kemudian ulama bahas pula. Sebab apa dia panggil kenapa disebut dengan ba dulu? Sebab difaham daripada ayat Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nampak tak? Bila sebut Allah Ta'ala mulakan dengan alif, hamzah itu menunjuk kata di atas kemegahan Allah Ta'ala. Dengan mana Allah Ta'ala tu ada sifat takabbur. Allah Ta'ala membesarkan diri dengan alastu. Adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Ba, mula dengan ba. Sebab apa mula bala? Sebab ba tu dikatakan untuk makhluk. Hamzah itu untuk Allah Ta'ala. Ni setengah ulama bahas begitu. Tu dia habis itu. Tu dia. Jadi banyak perbahasan lagi. Itu di antaranya lah. Tu kata bismi. Ba, sin, mim. Kemudian Allah. Allah tu dia panggil lafzul jalalah. Kata ulama, Allah itu dia panggil sultanul asma. Sultanul asma. Raja bagi segala nama-nama. Apa maksud raja bagi segala nama-nama? Jadi, bila sebut Allah itu, nama yang menghimpunikan akan makna-makna bagi nama-nama Allah Ta'ala yang 99. Sebab tu kita kata, lafaz Allah itu dikatakan nama bagi zat. Sedangkan nama Allah Ta'ala itu 99. Tapi bila sebut lafaz Allah, itu dipanggil nama bagi zat Allah. Ar-Rahmanir Rahim itu nama bagi sifat. Itu beza dia. Bila sebut Allah, itu nama bagi zat. Bukan nama bagi sifat. Habis itu. Itu dia. Jadi Allah tu dia panggil Ismul A'zam. Dipanggil Ismul A'zam. Ini kita dah bahas dah baru ni. Ismul A'zam. Nama Allah Ta'ala yang besar. Nama Allah Ta'ala yang paling agung. Di antara nama-nama yang itu dipanggil Ismul A'zam, iaitu Allah.
Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Ismul Azam itu kena pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Habis itu. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Kata ulama, Iza su'ila a'ta. Apabila diminta dengan nama Ar-Rahman, maka Allah Ta'ala berikan. Iza su'ila a'ta. Tapi Ar-Rahim, kena ingat. Iza lam yus'al ghadabah. Apabila tidak diminta, nescaya murkalah oleh Allah Ta'ala pada kita. Sebab tu kita ni Muslim ni, orang mukmin ni, Allah Ta'ala berikan pada dia di akhirat esok. Sebab Allah Ta'ala, sifat Ar-Rahim itu Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin sahaja. Sebab tu dikatakan, Iza lam yas'al ghadabah. Kalaulah kita tidak minta pada Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala murka pada kita. Adapun Rahman, sifat Ar-Rahman, apabila kita minta, nescaya Allah Ta'ala berikan. Bila tu? Di dunia ni. Habis itu. Jadi kita di dunia ni, kita mintalah hajat kita apa. Cumanya, cepat ataupun lambat sahaja. Doa kita tu mustajab. Sebab kita kena berpegang, Iza su'ila a'ta. Apabila kita minta hajat kita di dunia, insya-Allah Allah Ta'ala tunaikan. Cumanya cepat ataupun lambat sahaja. Kadang-kadang disebut dalam kitab, Allah Ta'ala gantikan hikmahnya kepada perkara yang lain. Contoh, kita minta kereta. Tapi Allah Ta'ala gantikan dengan lebih baik lagi. Contoh, gantikan dengan lebih baik lagi. Contoh kita minta kereta, Allah selamat, kereta apa? BM contoh. Tapi Allah Ta'ala gantikan lebih baik lagi. Dapat kereta potong saga. Dapat motor pula dah. Lebih baik lagi dapat. Dapat 2 biji. Tapi dapat motor pula, motor besar. Contoh. Itu dipanggil Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Lepas tu ulama sebut kata, hajat manusia, orang mukmin minta di dunia, Allah Ta'ala kabulkan. Kalau tak kabulkan pun, Allah Ta'ala gantikan dengan perkara yang lain. Tu kena ingatlah. Kalau kita kata, Ustaz, saya ni Ustaz, tak dapat benda ni Ustaz, InsyaAllah Allah Ta'ala gantikan dengan lebih baik lagi. Dengan benda yang lain lagi. InsyaAllah. Habis itu. Itu dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Habis itu perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita tengok kitab. Segala puji Allah. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala. Bermula segala puji itu, kena tambah itu sikit. Bermula segala puji itu, tertentu bagi Allah. Dobel sikit. Bagi Allah, yang ini tertentu bagi Allah Ta'ala. Jadi segala puji ni kita tak kena urai dah. Kita dah urai panjang dah, selalu urai. 4 puji itulah, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Tu kita dah urai panjang sebelum ni. Baik. Segala puji itu tertentu bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mana? Sifat. Tuhan yang menjadikan ia Tuhan. Tuhan menjadi apa? Akan jin dan manusia. Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia. Sebab apa? Ini sebab berdalilkan dalam Al-Quran. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan hikmatnya. Melainkan hikmatnya, beribadatlah oleh mereka itu kepada aku. Jadi bukan Allah Ta'ala tu tidak ada gharad, tidak ada tujuan. Kita mengaji tauhid dah. Habis tu Ustaz, ayat tu
Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya mereka itu beribadat kepada aku. Oh, seolah-olah kata Allah Ta'ala tu berhajat pada jin dan manusia supaya beribadat pada dia. Bukan gitu. Kita dah ngaji tauhid dah. Habis tu Ustaz tu ada orang ada tujuan. Dia akan pergi dekat ilmu nahu pula. Dia kena pergi ke ilmu balaghah pula. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa, melainkan liya'budun. Lam di situ pada kata di dalam menunjuk di atas tafsir Al-Quran, lam di situ dengan mana? Lam lil sayrurah dan juga lam lil hikmah. Lam di situ dengan mana? Lam lil sayrurah dengan mana? Dan juga dan lam lil hikmah. Hikmat sahaja. Bukan Allah Ta'ala gharak pada kita. Hikmatnya supaya kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Asalnya illa liya'buduni. Tapi dibuangkan ya. Sebab dia masuk illa liya'budun tu asalnya li'an ya'budu. Dihazalkan an mudmarah. An mudmarah. An yang tersembunyi daripada masuk kan fi'il mudhari'. Dia asalnya li'an ya'buduni. Apabila dibuangkan an, maka dibuangkan ya dhamir mutakalim pada ya'budun. Sebab tu kita kata wa ma khalaqatul jinna illa liya'budun. Asalnya liya'buduni ada ya. Tapi tak ada dalam Quran sebab apa? Sebab dikatakan ya'budu tu asal dia tu sebelum ada kalimah ya'budun. Kalau orang belajar ilmu nahu, ada an di situ panggil an mudmarah. An tu dipanggil an tu yang tersembunyi. An tu disembunyikan. Sebab tu kita terjemah wa ma khalaqatul jinna illa liya'budun, melainkan jangan cakap supaya, melainkan hikmatnya beribadat mereka itu kepada aku. Hikmat saja. Jadi kalau hikmat ni, apa maksud hikmat? Nak tanya. Ulama bahas hikmat ni dipanggil amrun ta'abbudi. Pekerjaan yang semata-mata kita beribadat pada Allah. Tanpa kita berfikir macam mana hikmat dia bagaimana. Hikmatnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab tu amrun tu kadang-kadang ada amrun ta'abbudi, ada amrun ta'akuli. Kadang-kadang ada pekerjaan tu yang boleh kita berfikir dengan akal. Ada kalanya pekerjaan itu hanya semata-mata kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Tu kena ingat. Dia pekerjaan ibadat kita ni dia ada dua. Kadang-kadang ada ibadat yang boleh kita berfikir dengan akal kita. Contoh sebab ni. Terkadang pekerjaan ibadat tu tidak boleh kita berfikir dengan akal, hanya semata-mata kita ikut ikut taat pada Allah Ta'ala saja. Macam mana rupanya wallahu alam. Tu kena ingat habis itu. Sebab tu dia katakan jin dan manusia. Sebab apa tu? Supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Tulis itu. Supaya hikmatnya. Tambah situ. Supaya hikmatnya mengerjakan mereka itu jin dan manusia. Akan ibadat. Yang ini akan ibadat kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Lagi pula. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Apa maksud yang tersembunyi dalam dada? Tengok. Ini kalau orang belajar ilmu balaghah, dia panggil isti'arah, dia panggil majaz mursal. Dia kata tengok, Allah Ta'ala tu yang sangat mengetahui ia Allah akan tersembunyi di dalam dada. Apa yang ada di dalam dada? Hati kita. Allah Ta'ala dia mengetahui perkara yang tersembunyi dalam hati. Tapi kenapa disebut dada Ustaz? Ini orang belajar bahasa dalam ilmu balaghah, ilmu sastra, dia kata
min itlaqil mahal wa iradatil hali fihi. Sebut pada tempat dada, tapi dikenaki pada pada kelakuan yang ada pada tempat tu. Apa dah? Iaitu hati. Nampak? Macam kita lah. Ibarat dia. Manusia ni tengok. Kita nak pergi botak kepala. Saya nak pergi cukur kepala ni. Bang, tolong cukur kepala bang. Kita nak cukur kepala ke? Sebenarnya. Bukan cukur kepala. Dia itlak pada tempat mahal. Tapi bukan nak cukur kepala. Kalau cukur kepala berdarah habislah. Tapi itlak digunakan pada tempat. Tapi dikenaki pada keadaan yang ada pada tempat tu. Apa dia? Apa yang ada pada kepala kita? Rambut. Itu dipanggil majaz mursal dalam ilmu balaghah. Banyak nak pergi mana tu? Nak pergi cukur kepala. Kalau cukur kepala berdarah sungguh lah. Sebab tu panggil pepatah kita ni, panggil pepatah cukur kepala. Awak tak cakap cukur rambut. Cukur rambut tu tak adalah peribahasa kita, bahasa Melayu. Dia sebut pada tempat yang ada kepala. Tapi bukan cukur pada kepala, dia cukur pada rambut yang ada di kepala. Begitu juga sini dia kata, Allah Ta'ala yang sangat mengetahui, ya Allah akan yang tersembunyi di dalam dada. Apa yang dalam dada? Di dalam hati. Tapi dia sebut pada tempat dada sebab hati itu ada di dalam dada. Itu maksud dia. Habis itu. Dan segala mata yang khianat. Allah Ta'ala tahu juga. Allah Ta'ala tahu kata, segala mata. Tengok sebut mata. Apa maksud mata di sini? Apa maksud sebut mata di sini? Macam tadi juga. Kenapa dia sebut mata? Apa yang ada pada mata? Tolong tulis. Ni semua balaghah ni, sastra. Dan segala mata yang khianat. Pandangan. Tepat sekali. Bila sebut mata, apa yang kita tahu? Pandangan. Jadi Allah Ta'ala mengetahui akan segala pandangan yang khianat. Kalau ada orang tu pandangan yang tak elok, Allah Ta'ala tahu. Bukan nak pada mata tu, nak pada pandangan. Tepat sekali, penglihatan. Betul juga. Ini semua dia panggil sastra. Balaghah. Ajar Rohana dia biasa belajar dengan saya, dia tahulah. Dia mula belajar lah tu. Balaghah. Habis itu. Dan lagi akan bertanya ia. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar. Ia manusia tadi tu. Ia jin dan manusia. Tulis. Lagi akan bertanya ia jin dan manusia daripada pendengar dan penlihat. Dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Esok-esok kita ni. Penlihatan kita, pendengar kita. Hati kita. Semuanya akan ditanya pada hari kiamat esok. Allahu Akbar. Tengok. Habis. Dan salawat dan salam. Dan bermula salawat dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salawat dan salam adalah turun kedua-duanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Tengok. Jadi minta doa lah. Allah Ta'ala turunkan selawat dan salam tu. Selawat dengan benda rahmat. Dan selawat ini rahmat. Dan salam dan kesejahteraan itu adalah turun keduanya. Kedua selawat dan salam bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Sebab apa dibangkitkan pada sekalian alam tu?
Kerana rahmat. Kerana Allah, kerana rahmat, ada kebajikan, ada kebaikan. Itu maksud kata rahmat. Yang bersabda, iaitu Nabi, bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik, ya Allah, kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Ini berdasarkan pada hadis, Innallaha la yanzuru ila Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ni puak-puak etis, puak-puak liberal, dia guna hadis ni, dia kata Allah Ta'ala tak tengok kepada rupa kamu dan juga harta kamu, tapi Allah Ta'ala tengok tu kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Puak-puak liberal pun ambil hadis tu, dia kata, Allah Ta'ala bukan tengok ni, tak pakai tudung pun tak apa. Habis itulah dia guna hadis tu. Nampak tak? Tak cidik sana. Geng-geng liberal, geng-geng etis ni, dia ambil hadis tu, dia kata Allah Ta'ala, dia guna hadis tu hadis. Dia guna hadis tu, sekarang kita maklum hadis tu hadis mutasyabihat. Dia kata, Allah Ta'ala tak tilik pada rupa kamu dan harta kamu. Cakap kata tak tengok rupa. Harta duk ada juga. Habis tu duk ada harta tu. Dia duk ada harta tu. Dia kata Allah Ta'ala tak tengok rupa kita ni. Pakai seluar pendek pun tak apa. Janji hati baik. Kok tu pula dah dia jawab. Nampak tak kena cara? Nampak tak? Dia ambil hadis tu, dia pakai Zuhir hadis. Tak kena cara. Nak bagi tahu balik. Hadis tu kita kena takwil. Rupa paras tu macam mana rupa paras? Hak syarak tu, hak syariat kena jaga. Masuk di sini katakan la yanzuru ila suwarikum, rupa kamu tu, rupa paras kamu, bukan menilik pada pakaian kamu. Allah Ta'ala tak tilik pada orang tu. Orang tu muka dia macam mana ke, hina ke, tak tilik dah. Orang tu susah ke, orang kaya ke, dia tak tilik dah. Itu maksud dia, bukan tengok pada rupa tu, tengok pada pakaian. Itu syarak, itu syariat kena jaga. Geng-geng liberal dia ambil hadis tu, la yanzuru ila suwarikum, Allah Ta'ala tak tengok pada rupa paras kamu. Rupa paras tak tengok dah weh. Tak apa, pakai seluar pendek pun tak apa. Kok tu dia bahas kok tu pula dah. Dia tak faham hadis tu. Ni masalah Syariat tetap kena jaga. Ni kalau ada orang berdalilkan hadis tu pakai gitu, memang sah, tak boleh guna. Tak usah dengar lah. Kalau dia nak bahas tu, tak usah nak dengar lah. Cakap kata dia tu tak cerdik mana, sudah. Kita tak usah jangan berdebat dengan orang macam tu. Kita tahu kata dia ni tak pernah cerdik dah, sudah. Tu dia. Habis itu. Tengok. Jadi, tengok. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia Allah kepada rupa kamu. Dan tetapi menilik ia Allah kepada segala hati kamu. Habis itu. Dan atas sekalian keluarganya. Ini atah pada kata di atas keduanya. Di atas Nabi. Dan kita minta selawat dan salam tu adalah keduanya itu bagi sahabat ataupun kita kata di atas sekalian keluarganya dan sahabatnya, sahabat Nabi. Sahabat Nabi mana? Yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Jadi para sahabat Nabi ni, mereka ni membersihkan mereka akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelakaan. Apa? Kecelakaan. Apa sifat kecelakaan? Sifat mazmumah. Mereka membersihkan daripada sifat mazmumah. Dan menghiasi mereka itu para sahabat akan hati itu,
Menghiasi dengan perangai. Dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Apa dia sifat kepujian? Iaitu sifat mahmudah. Tulis itu. Iaitu sifat mahmudah. Habis itu. Amma ba'du. Kecelaan. Bukan kecelaan. Betul. Terima kasih banyak Ajar Rita. Kecelaan. Sifat mazmumah, sifat kecelaan. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu. Ini maklum dah. Yang ini kemudian daripada bismillah, walhamdulillah dan wassalatu wassalam. Adapun kemudian daripada itu, maka bermula ini kitab ni. Sebuah kitab yang kecil. Hal keadaan kitab yang kecil ni pada permulaan ilmu tasawuf. Jadi je lah. Nak cerita dah. Dia duduk karang kitab ni. Kitab ni dia karang dalam kitab tasawuf. Dengar tengok. Ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hal keadaan ilmu tasawuf itu, hamba himpunkan dia ilmu tasawuf itu. Sebab apa? Sebab apa boleh hamba himpunkan dia? Ilat. Kerana peringatan bagi hamba sendiri. Jadi Syekh Abdul Qadir Mandili, dia buat kitab ni untuk peringatkan dia. Nak mengingatkan dia. Satu. Dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Jadi ilmu tasawuf ni dihimpunkan dia tu sebab nak mengingatkan diri dia dan juga nak mengingatkan akan sekalian saudara yang baru belajar. Macam kita ni. Alhamdulillah. Sesuai lah kita belajar, kita ilmu tasawuf ni penawar bagi hati. Inilah kitab ni lah anak tangga kita nak belajar kitab Bidayatul Hidayah. Kitab apa lagi? Minhajul Abidin. Lepas tu nak naik tinggi lagi kitab Hikam. Kitab Hidayatul Salikin. Kitab Siyarus Salikin. Tu banyak kitab jawi. Banyak. Kalau kitab tinggi lagi tu kitab Durun Nafis. Kitab Martabat 7. Banyak. Kitab tasawuf. Kitab apa? Qatrul Ghaisiyah. Saya baca dekat Masjid Negeri dulu tu. Jadi kitab tasawuf tu banyak. Kita habiskan kecil-kecil dulu ni. Belajar yang permulaan kitab ni. Ni kitab permulaan mula-mula kita kena belajar ni. Kitab apa? Penawar bagi hati. Baik, tengok. Dan hamba namakan akan dia. Akan ini kitab ni. Nama apa ni? Dengan penawar bagi hati. Nama dia letak nama dah. Dia letak nama dia ni, nama kitab dia penawar bagi hati. Hal keadaan penawar bagi hati itu pada menerangkan barang yang wajib. Tulis, barang tu sifat. Pada menerangkan barang, yang ni sifat yang wajib dibersihkan daripadanya. Daripada sifat tadi. Dan dihiasi dengan dia, dengan barang tadi, dengan sifat tadi, akan segala hati. Apa maksud dihiasi? Tulis. Yang ini dengan sifat mahmudah. Tulis itu. Yang ini dengan sifat mahmudah. Sikit lagi kita nak habiskan mukadimah dia. Tadi kita start lambat, 9.30 kan? Okey, elok lah. Habis itu. Dan hamba sebut di dalamnya. Di dalam kitab ini ni. Dan hamba. Tengok. Pengarang kitab kita dia bahasa diri dengan hamba. Tawaduk dia merendahkan diri. Allahu Akbar. Saya terkesan dengan ulama' dulu. Bila dia cakap tu. Dia merendahkan diri. Menghinakan diri. Allahu Akbar. Tengok. Dan hamba sebut di dalamnya, di dalam kitab ini, sebab apa? Akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Apa maksud 3 kitab? Ini 3 fasal.
Maksud 3 kitab ni, yang ni 3 bab. Bab besar. Habis itu. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia kitab ni. Bahawa manfaat ia dengan ini kitab. Bahawa memberi manfaat ia hamba dengan ini kitab. Tak kena. Dan akan Allah Ta'ala jua. Nampak tak? Kenapa dia tak sebut hamba pohonkan bahawa memberi manfaat dengan ini kitab kepada Allah Ta'ala? Kenapa dia tak cakap begitu? Sebab dia mendahulukan Allah Ta'ala dulu. Apabila dia mendahulukan Allah Ta'ala dulu, maksudnya dia tidak berhajat kepada yang lain. Semata-mata Allah Ta'ala sahajalah yang ada. Semata-mata Allah Ta'ala sahajalah yang menunaikan hajat dia. Sebab tu dia mendahulukan Allah Ta'ala. Dan akan Allah Ta'ala jualah hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia Allah dengan ini kitab. Memberi manfaat tu bagi hamba sendiri. Dia mintalah kitab ni Dia mintalah kitab dia ni bagi manfaat pada dia. Satu. Dan bagi sekalian pembacanya. Kalau orang duk baca kitab dia ni macam kita ni, malam ni, mintalah dapat manfaat pada kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat memahami kitab ni, insya-Allah. Habis itu. Dan bahawa menjadikan ia Allah akan ini kitab. Tengok kitab orang dulu Payah kitab orang dulu Tengok dia kata. Dan bahawa menjadikan ia akan dia. Tu payah saja tu. Nak rujuk domain tu. Sebab tu kadang-kadang kitab Jawi tu payah daripada kitab Arab. Pada orang Indonesia ni. Tapi dia karang tu dengan bentukan Jawi dahulu. Nak tak domain macam mana? Tengok. Dan bahawa menjadikan ia apa? Ia Allah Ta'ala. Akan apa? Akan ini kitab. Tulis itu. Ia tu kena jaga ia akan dia, oleh akan. Tu semua kena jaga tu. Itu kitab Jawi dulu Lepas tu kitab Jawi dulu ni orang tak suka baca kitab ni sebab payah. Tapi payah-payah pun dia ada keberkatan dia. Kita belajar tu rasa seronok. Kalau kita belajar kitab sekarang, kita tak gaduh nak talaki dah. Sebab kita dah faham, kita baca sekali, kita faham dah. Tapi kalau kitab Jawi, dia ada dia punya apa? Special dia. Apa dia? Kita tak dapat tidak, mesti kena belajar. Kalau baca sendiri, kita tak faham. Cuba kita baca sendiri. Dan bahawa menjadikan ia akan dia. Apa dia? Ia akan dia. Payah tu. Sebab tu kita kata, dan bahawa menjadikan ia Allah. Allah Ta'ala menjadikan apa? Akan dia, akan ini kitab menjadi apa? Ikhlas semata-mata menuntut keredaannya, keredaan Allah. Jadi pengarang kitab kita dia minta lah. Allah Ta'ala jadikan kitab ni dia sebagai ikhlas semata-mata menuntut keredaan daripada Allah Ta'ala. Tu dia. Habis itu. Jadi ikhlas tu kita dah bahas dah sebelum ni dalam kitab Munyatul Musalli, tak silap, ikhlas. Sebab apa tu? Sebab apa boleh menjadikan akan Allah Ta'ala tu ikhlas mata-mata untuk keredaan Allah Ta'ala? Bila sebut ikhlas ni, hati kita tuju pada tu je. Al-ikhlasu tasfiyatul amal, membersihkan amalan ibadat minal ujub, daripada sifat ujub. Kata Allah SWT, kata Imam Syekh Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, tasfiyatul amal minal ujub. Tu kata Syekh Junaid Al-Baghdadi,
membersihkan amalan ibadat daripada sifat ujub. Itu ikhlas. Jadi banyak takrifan ikhlas dari segi ulama-ulama dulu, banyak takrifannya. Dan bahawa menjadikan ia Allah akan ini kitab. Menjadi apa? Akan ikhlas semata-mata, maf'ul kedua, menuntut keredaannya, keredaan Allah Ta'ala. Sebab apa tu? Kerana bahawasanya ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Apa maksud tiap-tiap sesuatu? Yang ia kehendak daripada daripada benda yang ditetapkan. Itu maksud dia. Maksud kata tiap-tiap sesuatu, yang ia kehendak daripada benda yang mungkin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu. Jadi sesuatu tu daripada perkara yang mungkin, iaitu makhluk. Tu dia. Habis. Yang menghimpun Abdul Qadir Ibnu Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khuwaidamu Talabatul Ilmi Syarifi Bil Harami Al-Makki, di tanah haram yang dimasakan pada Mekah, Makkatul Mukarramah, pada tanggal 7. Jangan baca pada tinggal. Kitab Jawi tanggal boleh, tunggal boleh, tanggal boleh. Tangagalam. Boleh baca 3 tu. Kalau orang tak pandai tu, tanggal, tunggal, tinggal. Kalau kitab Jawi. Makkatul Mukarramah pada tinggal. Tinggal. Bukan tinggal. Makkatul Mukarramah pada tunggal. Bukan tunggal, tu satu. Eja sama je. Makkatul Mukarramah pada tanggal. Orang dulu cakap tanggal. Pada tanggal 7, pada hari yang ke-7 bulan Rajab tahun 1370 di 8 Hijrah. Di 8 tu 8 lah. Tu semua bahasa orang dulu. Jadi 1378. Sekarang ni berapa? 1400. Cuba tolakkan. 1442. Burung dia. Burung tu Allah alam. Waktu mengaji tu tak ada. Tapi dulu waktu saya mengaji dulu, bila ada tobat cetakan tu, Tok Guru Arab lagi tu. Ni cetakan ni macam mana dia kaji lagi. Baik. Jadi kita cuba tolak 1442 tolak dengan 1378. Berapa ratus tahun dah? Berapa puluh tahun dah? Berapa puluh tahun dah? 60 tahun ada? 70 tahun? Tolong bagi tahu jawapan dekat dalam komen. 64 tahun. 1442 tolak dengan 1378. Jadi dah 64 tahun. Siapa-siapa yang umur dia 64 tahun, masa inilah kitab ni dah dicetak dah. Dah buat kitab ni pada ketika umur 64 tahun. Tu dia. Siapa umur 64 tahun, maksudnya kitab ni dah dibuat 64 tahun. Wallahualam boleh jadi. Tu mungkin takwilan daripada guru dia, malah boleh jadi. Tapi waktu saya mengaji dulu, burung tu tak ada apalah. Tapi boleh jadilah, sebab burung ni, bila sebut burung ni, dia benda bebas. Benda ni dibebas. Bebas daripada sifat mazmum. Boleh jadi. Wallahualam. Itu tafsiran Zawqiyah dia panggil. Itu dipanggil tafsiran Zawqiyah. Kita habis itu. Pendahuluan. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengannya akan segala kelakuan hati. Dah habis dah. Kita sampai dah. Dah sampai sedang elok dah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi kita tasawuf ni insya-Allah lah. Mudah-mudahan kita istiqamah.
Untuk seminggu sekali Untuk seminggu sekali. Mudah-mudahan semua kita dapat manfaat lah. Istiqamah tu lagi besar daripada 1000 karamah. Al-istiqamah khairun min alfin karamah. Istiqamah itu terlebih baik daripada 1000 karamah. Alhamdulillah. Ni tasawuf ni dia benda hati sifat hati bukan semua minat. Sebab tu tasawuf ni, sebab tu kalau ulama tauhid dengan fiqh, kalau tak ada tasawuf pun dia tak jadi. Kalau tauhid ni dia kira kata, ni etika tak sah. Kalau kira tauhid, semalam nombor 7. Waktu merdeka. Merdeka kitab ni siap. Sebab tu orang fiqh, dia kerja nak menghukum je kalau tak ada tasawuf. Ni tak sah, ni tak sah, ni tak sah. Ni tak betul. Lepas tu kata guru, kalau orang tu tak ada tasawuf, dia kerja nak menghukum orang je. Cang kata orang tu fiqh lah tu. Ni tak betul, ni tak betul. Tapi tak ada tasawuf. Kalau ada tasawuf, nampak dia berlembut sikit. Ini tak sah, nanti dulu tengok dulu betul ke tak sah. Dia tanya dulu. Lagu mana tak sah tu? Dia kaji balik habis itu. Wallahu alam, insya-Allah tersambung lagi minggu depan. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. شكرا جزاكم الله.